Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh anak-anak. Hari ini cikgu akan teruskan dengan subtopik 7.2 pengaliran arus elektrik dalam lita bersiri dan lita selari. Okey, sebelum itu kita kena kenal pasti terlebih dahulu komponen yang ada dalam lita elektrik. Okey. So, lita elektrik yang lengkap terdiri daripada pelbagai komponen elektrik yang boleh diwakili oleh simbol. So, ini adalah simbol-simbol yang terdapat dalam lita elektrik. Okey, kalau simbol macam ni, ni adalah Swiss. Okey, kemudian sel kering. Okey, ni adalah voltmeter huruf V. Voltmeter adalah untuk mengukur nilai voltan. Okey, kemudian galvanometer. Okey, fungsinya adalah untuk mengesan nilai arus yang mengalir. Kemudian sama juga dengan emitter. Emitter huruf A sama juga untuk mengesan nilai arus yang mengalir. Kemudian ini adalah simbol untuk mentol. Okey, dan ini adalah perintang. Okey. Dan ini adalah simbol untuk fuse dan last sekali adalah perintang boleh ubah. Beza antara perintang dengan perintang boleh ubah, dia ada arrow kat sini dan juga yang ni. Okey, so ini adalah komponen elektrik. So kita tengok lita bersiri dan juga lita selari. Okey, so kalau kita tengok kat sini kita dah nampak dah dia punya perbezaan. Okey, kalau kita tengok kalau lita bersiri dengan lita selari, kalau lita bersiri, okey sebelum itu kita tengok tadi kita tengok dah kan. Ni komponen elektrik apa dia? Ni adalah Swiss. Okey, ni adalah bateri pula dah sel kering samalah sel kering. Kemudian okey, ini adalah simbol untuk mentol. Okey. So, apa beza dia? Okey, suatu lita elektrik dapat disambungkan secara bersiri ataupun selari. Okey, lita bersiri terdiri daripada komponen-komponen elektrik yang disambung secara bersebelahan. Okey, kalau kamu tengok mentol ni bersebelahan dengan ini, yang ni bersebelahan dengan ini. Okey, so bila dia bersebelahan, dia membentuk satu laluan tunggal. Ini satu laluan tunggal, satu jalan je. Okey, satu laluan tunggal untuk arus mengalir. So, arus mengalir daripada positif. Okey, untuk okey, kalau kita tengok ni sel kering sel kering kalau yang panjang ni adalah positif, yang pendek ni adalah negatif. Jadi arus elektrik dia mengalir daripada positif ke negatif. Okey, jadi pengaliran dalam lita bersiri ni, pengaliran arus elektrik ni adalah secara laluan dia adalah laluan tunggal. Okey, manakala lita selari kalau kita tengok, okey, dia dibahagikan kepada lebih daripada satu cabang. Okey, kalau kamu tengok kat sini, arus elektrik dia boleh mengalir. Okey, ni jalan yang pertama. Kemudian dia boleh lalu ikut jalan yang kedua. Kemudian dia boleh lalu ikut jalan yang ketiga. So, dia boleh lalu lebih daripada satu cabang. Arus elektrik dia boleh lalu lebih daripada satu cabang. Okay, dan juga mempunyai komponen elektrik di setiap cabang. Nampak? Ada mentol kat sini, mentol kat sini, mentol kat sini. Jadi, ketiga-tiga laluan ni ada ada komponen elektrik. Okay? Alright, seterusnya kita tengok pula kepada arus, voltan dan juga rintangan dalam lita bersiri. So, kamu dah belajar sebelum ini apa maksud arus. Kamu dah belajar sebelum ini tentang apa maksud voltan. Kemudian apa maksud rintangan. Okey, cikgu recall balik Okey, apa maksud arus? Arus adalah cas elektrik yang diperlukan untuk membolehkan peralatan elektrik berfungsi. So, arus elektrik adalah cas elektrik. Okey? Alright, macam mana? Apa pula dimaksudkan dengan voltan? Okey. So, voltan adalah beza upaya antara dua titik yang boleh diukur dalam unit volt. Okey, menggunakan voltmeter.
Okey, dengan ayat yang lebih mudah lah, voltan ni adalah sebagai sumber tenaga lah untuk menggerakkan cas elektrik. Okey, dan satu lagi rintangan. Rintangan adalah keupayaan sesuatu konduktor untuk menghadkan ataupun menentang aliran arus elektrik melaluinya. Contoh, kalau kita nak pergi jalan-jalan, tiba-tiba ada pokok tumbang semasa perjalanan kita. Pergi depan sikit, jumpa pula dengan banjir. Itu adalah rintangan dalam perjalanan kita. Okey, dalam litar bersiri, okey, arus yang mengalir melalui setiap mentol adalah sama. Tetapi jumlah voltan pula merupakan hasil tambah voltan yang merentasi setiap mentol. Maksudnya, okey, kalau litar siri, okey, ni adalah sel kering. Okey, kat sini kejap. Kat sini cikgu letak ada satu switch. Okey. Okey, kemudian ada mentol kat sini. Okey, ada mentol kat sini. Okey, maksudnya okey, untuk arus yang mengalir dalam litar siri ni, okey, melalui mentol satu, kita katakan sebagai I lah kan. Arus I1 adalah sama dengan I2. I ni apa? I jumlah lah. Maksudnya jumlah arus yang mengalir dalam litar siri adalah sama dengan I1 sama dengan I2. Okey, macam mana pula dengan voltan? Okey, voltan. Okey, nilai voltan. Okey, sekejap ya. Okey, V total. V total adalah pada bateri nilai voltan, jumlah nilai voltan. Okey, bersamaan dengan V1 tambah dengan V2. Maksudnya yang nilai voltan yang melalui mentol 1 namanya adalah V1, yang melalui mentol 2 adalah V2. Jadi jumlah nilai voltan adalah hasil tambah antara V1 dan juga V2. So rintangan pula, okey. Rintangan. Okey, jumlah rintangan, R total, jumlah rintangan sama dengan R1 yang melalui mentol ni. Maksudnya setiap komponen elektrik ni dia ada rintangan dia. Dan ni adalah R2. Jadi jumlah nilai rintangan adalah R1 tambah dengan R2. So ini untuk litar siri. Rumus ni, ketiga-tiga rumus ini digunakan pakai dalam litar siri. Ingat tu. Siri. Okay, siri I, dia ada I. I kan adalah arus, jadi arus sama. Untuk litar siri. Okey, rintangan berkesan R juga merupakan hasil tambah rintangan yang merentasi komponen. Okey, so rintangan yang merentasi komponen R1 tambah dengan R2, so dapatlah jumlah rintangan berkesan. Okey, apa kelebihan dan juga kekurangan litar bersiri ni? Okey, so kelebihan litar bersiri ni, setiap komponen dalam litar menerima kuantiti arus yang sama kan, sebab dia siri. Okey, so I dia sama. Okey, so setiap komponen tu dia terima nilai arus yang sama. Okey, semua komponen dikawal oleh switch yang sama. Maksudnya hanya satu switch je dia pakai. Macam gambar cikgu tadi itulah. Sekejap. Okey, dia pakai hanya satu switch sahaja. Dia tutup switch ni untuk kawal 2 biji mentol ni. Okey, satu switch sahaja pakai. Okey, penambahan voltan akan membekalkan arus yang lebih besar. Kan, ni jumlah voltan V total sama dengan V1 tambah dengan V2. Kalau makin besar nilai voltan, maksudnya makin banyaklah, makin besarlah nilai arus sebab nilai voltan berkadar terus dengan nilai arus. Semakin tinggi nilai voltan, semakin tinggi nilai arus yang mengalir.
Okey, macam mana pula dengan kekurangan litar bersiri ni? Kerosakan pada satu alat elektrik menyebabkan alat elektrik lain tidak berfungsi. Contoh, ni mentol 1, ni mentol 2. Okey. Sekiranya mentol 1 ni rosak, burn out. So mentol 2 pun tidak akan dapat menyala. So itu dia punya kekurangan dia. Okey, pemasangan lebih banyak alat elektrik menyebabkan rintangan bertambah dan juga arus akan jadi berkurang sebab bila rintangan bertambah, so arus akan berkurang. Contoh kalau kita nak pergi jalan-jalan, makin banyak kita jumpa rintangan di tengah jalan, so makin lambatlah kita sampai. Sama juga dengan rintangan dalam litar elektrik. Makin banyak rintangan yang ada, so makin berkuranglah arus. Jadi kalau kita tambah lagi mentol kat sini, kita tambah lagi mentol kat sini, so menyebabkan arus tu akan jadi berkurang lah. Okay. Alright, next adalah setiap alat elektrik tidak boleh dipadamkan secara berasingan. Contoh kita pasang yang ni mentol, kat sini contoh kita pasang kipas, contoh je lah. Okay. Pakai satu switch yang sama. Cikgu tekan switch ni, mentolnya menyala, kipas ni berpusing. Okay, nak macam tu ke? Biasanya dekat rumah kita, switch mentol lah kan. Switch switch kipas lah. Jadi kalau kita padamkan dia, so dua-dualah akan padam. Okay. Alright, jadi itu adalah kekurangan litar siri. Okay, macam mana pula dengan litar selari? Okay. Litar selari, okay, voltan V yang merentasi setiap perintang dalam litar selari adalah sama dengan voltan yang merentasi bateri. Okay, maksudnya dalam litar selari, ni mentol, cikgu buat mentol. Mentol ataupun kita kata perintang pun boleh. Perintang, bentuk perintang lah. Dalam mentol pun ada rintangan dia. Okay, alright. Jadi, voltan yang merentasi setiap perintang dalam litar selari adalah sama dengan voltan yang merentasi bateri. Maksudnya kalau sekiranya nilai bateri ni adalah 1.5 volt, so nilai voltan yang merentasi mentol ni pun 1.5 volt. Yang ni pun sama 1.5 volt. Okay, so voltan V total, jumlah nilai voltan sama dengan V1 yang melalui mentol pertama sama dengan V2. Sama je. Okay. Sebaliknya, arus I yang mengalir dalam litar selari merupakan hasil tambah arus yang melalui setiap perintang. Okey, so pada mentol yang pertama ni, okey, ada arus yang mengalir lah. Okey, ada arus yang mengalir. So kat sini I1, sini I2. Okey, jadi jumlah nilai arus, kejap. Okey, jumlah nilai arus, okey, jumlah dia sama dengan I1 tambah dengan I2. Tu untuk arus. Okey, macam mana pula dengan rintangan berkesan? So, rintangan berkesan boleh dihitung melalui rumus 1/R, satu perintangan sama dengan 1/R1 tambah dengan 1/R2. Maksudnya pada mentol ni ada R, ada rintangan. Ni R1, ni R2. Contoh R1 kat sini adalah 5 ohm. Kat sini rintangan yang kedua adalah 10 ohm. So macam mana kita nak dapatkan rintangan? 1/R jumlah rintangan sama dengan 1/R1 kita adalah 5 ohm. Dan R2 kita adalah 10 ohm. So kena selesaikan. Ni kena darab 2, yang ni kena darab 2. Jadi 3/10 ohm. Tu baru 1/R. So nak dapatkan R sama dengan kita kena darab silang. Okey. So, 3R sama dengan 10. R sama dengan 10 bahagi dengan 3 ohm. Selesaikanlah. 3.333 ohm. Itu. Okey. Okey, kita tengok pula kepada kelebihan dan juga kekurangan litar selari. Okey, kelebihan dia, setiap alat elektrik boleh dihidupkan ataupun dimatikan secara berasingan. Macam tadi, litar siri, suis lampu dengan suis kipas sama. Tapi untuk litar selari, suis lampu lah. Suis kipas lah. Yang tu yang digunakan dalam
dalam kediaman kita, kat mana-mana je, kat sekolah pun macam tu kan. Jadi itu kelebihan litar selari. Di Swiss tu setiap peralatan elektrik tu dihidupkan dan juga dimatikan secara berasingan. Okey, kemudian kelebihan dia, penambahan alat elektrik tidak menjejaskan fungsi alat elektrik yang lain dalam litar yang sama. So maksudnya kalau tambah alat elektrik, dia tidak akan menjejaskan fungsi alat elektrik yang lain. Okey. Kekurangan litar selari, voltan setiap alat elektrik tidak dapat dikawal kerana voltannya adalah sama dengan voltan sumber. Jadi kalau voltan sumber rendah, so setiap alat elektrik menerima voltan yang rendah lah, sebab litar selari nilai voltan dia adalah sama. Okey. Kita tengok sistem pendawaian di rumah. Okey, sistem pendawaian di rumah disambung secara selari. Okey. Sebagai contoh, semua lampu di rumah didawaikan secara selari dalam litar lampu untuk memastikan setiap lampu memperoleh voltan yang sama daripada bekalan kuasa utama. Okey. Arus yang mengalir daripada bekalan kuasa utama ke litar masing-masing dikawal oleh papan agihan. So ini adalah papan agihan lah. Okey. Alright, so kita tengok kepada masalah numerical berkaitan arus, voltan dan juga rintangan dalam litar bersiri dan litar selari. Okay, kita tengok dekat sini. Okay, diberi dua perintang. Tengok R1 bersama dan R2 disambung secara bersiri. So kamu kena kenal pasti dulu. Ni litar apa? Kenapa kamu nampak macam ni je? Macam ada selari juga ni. Sebenarnya ni V ni. V ni adalah voltmeter. Voltmeter ni mesti dipasang secara selari. Okey, mesti dipasang secara selari. Jangan confuse. Okey. Jadi ditanya rintangan berkesan R. So rintangan berkesan R. Balik semula kepada formula untuk litar siri. Okey, balik kita tulis formula dulu untuk litar siri. Okey, dia punya arus I sama dengan I1 sama dengan I2. Macam mana pula dengan V dia? V sama dengan V1 tambah dengan V2 dan R sama dengan R1 tambah dengan R2. Kalau ada 3 lah tambah dengan R3. So dia suruh kita cari rintangan berkesan R. So macam mana nak dapat rintangan berkesan R? R sama dengan, okey, soalan A, R sama dengan R1 tambah dengan R2. So R1 kita 2 ohm, R2 kita adalah 2 ohm. So berapa? 4 ohm. Okey, senang je. Okey, yang kedua, arus dalam litar. So arus dalam litar sekarang ni dia dah bagi dah nilai voltan. Okey, dan kita dah dapat dah nilai rintangan. So kita just apply rumus V ukur ohm V sama dengan I darab dengan R. So kita nak dapatkan, okey, kita buat segitiga macam ni, V I R. Okey, kita nak dapatkan I kan. So kita tutup I. Okey, kita tutup I. Ya Allah, kejap. Okey, kita tutup I. So kalau atas bawah macam ni, I sama dengan V bahagi dengan R. Okey, soalan B, I sama dengan V bahagi dengan R. So V kita berapa? V kita adalah 6 volt bahagi dengan R kita adalah 4 ohm. Okey, 6 bahagi 4, 3/2. Okey, sama dengan 1.5 ampere. Unit untuk I. Okey, macam mana pula dengan voltan V1, V2? So tengok pada voltan. Voltan V1, V2 adalah sama dengan bateri ni. So V1 6 volt juga. V2 pun 6 volt juga. Okey. Selesai. Ni macam cikgu kata tadi ya. Okey. So dapat 4 ohm. Arus dia 1.5 ampere dan rintangan dia adalah untuk V1 3 volt nilai voltan dia, dan
V2 pun sama, 6 volt. Okey. 6 volt, 3 volt, sorry. Okey, next. Dua perintang R1 dan R2 disambung secara selari. Okey, tengok kat sini R1 dengan R2 disambung secara selari. Okey, hitung rintangan berkesan. So, sebelum tu kita kena senaraikan dulu rumus untuk litar selari. R1 per R jumlah. Sekejap Okey, 1 per R jumlah. Maksudnya semualah nilai rintangan sama dengan 1 per R1 tambah dengan 1 per R2. Okey, macam mana pula nilai voltan? V jumlah ataupun nilai voltan, jumlah nilai voltan sama dengan V1 sama dengan V2. Okey, I pula jumlah arus sama dengan I1 tambah dengan I2. So, ini antara rumus untuk litar selari. Okey, so kita tengok rintangan berkesan R. So, kita tengok R1 dia, R1 adalah 2 ohm. Okey, R2 adalah 2 ohm juga. Okey, jadi kita apply sahaja rumus ni. Okey, so 1 per R jumlah sama dengan 1 per 2 ohm tambah dengan 1 per 2 ohm. So, dapat berapa? 2 per 2 ohm kan? Okey, 2 per 2, 1 per R jumlah sama dengan 2 per 2 ohm. Okey, jadi 2 per 2, 1. So, tak ada masalah lah. So, R jumlah sama dengan 1 ohm. Okey, macam mana pula dengan nilai voltan? So, kita apply saja. So, kita tengok je daripada sini. Jumlah R jumlah dia adalah, kita tengok R jumlah, kita tengok pada bateri. R jumlah adalah 6 volt. Okey, jadi untuk kita tengok nilai voltan sama dengan apa cikgu tulis R pula dah, sorry, V. Okey, V jumlah. Okey, V jumlah adalah pada bateri. So, kita nak tahu V1 sebab dia sama V jumlah sama dengan V1 sama dengan V2. So, yang mengalir dalam litar ni adalah 6 volt dekat V1, dekat V2 pun 6 volt. Gitu. Macam mana pula dengan arus yang mengalir dalam litar? So, kita tak tahu. So, kita kena apply hukum Ohm menyatakan bahawa V sama dengan I darab dengan R. So, kita buat segitiga V, I, R. Kita tak tahu I. Kita tutup. Okey, so I sama dengan V per R. So, V kita adalah 6 volt dan R kita adalah 1 ohm. So, dapatlah 6 ampere. Okey, 6 bahagi 1 adalah 6 ampere. Okey, beres. So, dapat 1 ohm, 6 volt, 6 ampere. Okey. Alright, kita tengok arah gerakan elektron adalah daripada terminal negatif ke terminal positif sumber elektrik. Okey. So, untuk pengetahuan awak, elektron bila cas elektrik bergerak akan ada arus yang mengalir. So, cas elektrik itu adalah cas elektron lah. Okey, elektron ni kan dia bercas negatif. So, elektron dia bergerak daripada terminal negatif ke terminal positif. Ni bateri yang panjang ni positif, yang pendek ni adalah negatif. Manakala arus pula dia bergerak daripada positif ke negatif. So, yang ni adalah arah gerakan elektron. Ni elektron yang mengalir. Tapi kalau arus yang mengalir, daripada ni I nampak positif ke negatif. Okey.